Perbincangan saya pada hari ini ialah mengenai dadah dan kesan-kesan penyalahgunaan dadah pada koordinasi badan dan juga pada kesihatan dan juga bagaimana pandangan beberapa pihak masyarakat, ibu bapa, penagih itu sendiri dan kesan pada negara tentang penyalahgunaan dadah. Dan apa yang saya nak pelajar saya dapat hari ini ialah mengetahui sendiri apa itu dadah sebenarnya dan bagaimana dia katakan penyalahgunaan dadah dan bagaimana dia memberi kesan pada diri, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, seperti biasa, saya nak awak ambil helaian graphic organizer atau I-Think dan juga sticky note untuk awak tampalkan. Okey, baik. Wakil, sila datang ke hadapan untuk ambil. Tulis dengan secepat yang mungkin dan sila lengkapkan I-Think tersebut. Baik, masa yang diperuntukkan lebih kurang 3 minit. Aktiviti untuk menyiapkan I-Think tadi dah siap dan awak pun dah ambil soalan yang lain. Dan apa sekarang seterusnya yang kita nak buat, aktiviti yang kita nak buat ialah seperti biasa, kamu kena semak. Kena taksir, kena nilai kumpulan-kumpulan yang lain. Okey? Baik, apa yang kamu hendak nilai, betul atau tidak jawapannya, atau sekiranya kamu dapat maklumat yang lain, kamu ambil maklumat tersebut dan kamu tambah pada helaian aktiviti yang kamu tadi. Bagaimana perlu awak semak hasil kerja kawan kamu? Okey, yang perlu, dia maksudnya, kalau ada maksud, okey, yang penting jenis-jenis dadah, contohnya dan kesan-kesan dadah tersebut. Okey? Baik. Tanda bagi dia kata-kata semangat. Okey. Tahniah dan sebagainya. Dan apa yang awak nak kawan kamu dapat. Okey? Untuk yang seterusnya. Kalau kamu ada maklumat yang lain, kamu boleh tambah. Okey, 2 minit dari sekarang. Baik, kamu dah pun menyemak dan dapat soalan yang seterusnya. Kamu dah pun menyemak jawapan-jawapan kawan-kawan kamu. Saya suka kalau ada dan sebagainya yang awak nak kongsi bersama maklumat atau nak bertanya soalan dan sebagainya. Ya, Fakrul? Saya tak faham yang tetrahydrocannabinol. Tetrahydro apa tu? Saya tak tahu. Dia cannabis Allah. Dia bukan kanabis. Dia bukan kanabis. Dia macam ni
kalau kanabis, asalnya dia tu kanabis. Katalah bila dah dikeringkan, nama dia dah jadi lain. Tapi dia masih dadah lagi. Okey, dadah dikeringkan atau nanti diproses pula. Nama dia dah jadi lain. Tapi dia masih dadah lagi. Itu sebab dalam maklumat tadi, kanabis, tapi dalam tu ada banyak kan, nama-nama dan sebagainya. Macam itulah. Sebenarnya pelajar tu ada yang nak bertanya tapi malu. Ataupun dia rasa tak yakin. Jadi nak bertanya secara terbuka dengan kawan-kawan, malu dengan kawan-kawan, takut soalannya tu tak bagus untuk dia tanya. Jadi saya sediakan sticky note untuk dia tulis soalan itu sendiri dan saya sediakan ruang untuk dia tampalkan. Jadi mungkin pada satu masa dan satu ketika mungkin kawan-kawannya tak tahu bila dia tulis soalan itu. Jadi dia tampalkan di situ dan saya akan gunakan soalan-soalan itu untuk kami sama-sama berbincang bersama. Tanpa mengetahui siapakah yang bagi soalan itu, daripada mana, atau soalan itu tidak bermutu dan berkualiti dan sebagainya, saya tetap ambil soalan itu dan kita bincangkan bersama. Sebab itu adalah, mungkin itulah masalah dia, yang dia nak tanya tapi dia malu. Jadi salah satu cara yang itu. Baik, saya nak ambil soalan daripada parking lot soalan. Nak pilih yang mana? Okey. Baik. Okey, contoh jenis dadah inhalant. Saya buka pada anak-anak murid saya yang tersayang untuk membantu saya menjawab. Ya, Lokman? Jenis-jenis dadah inhalant adalah petrol, tina dan gam. Tina dan gam. Contoh jenis dadah inhalant, tina, gam. Ada yang tak setuju ke ataupun nak tambah ke? Ya, Mursyid? Cecair pencuci dengan penyembuh aerosol. Cecair pencuci dan penyembuh aerosol. Semua yang bentuk-bentuk spray aerosol tu ialah inhalant kan? Okey. Baik. Soalan lagi, ada banyak soalan ni. Okey, seterusnya yang mana? Ni. Wah, saya nak bukalah soalan ni pada kamu semua. Okey, soalannya berbunyi begini. Benarkah dadah juga digunakan sebagai seorang atlet? Dadah ni digunakan sebagai seorang atlet? Benarkah dadah? Adakah atlet tu mengambil dadah? Dan dadah tu kan? Dia bukan guna untuk, dia bukannya dadah tu sebagai atlet, tidak. Tapi ada setengah-setengah atlet yang mengambil dadah. Okey. Saya buka. Siapa yang boleh tolong saya jawab? Ini isu semasa ni. Okey, saya beri peluang Hasha. Hasha begitu, apa orang kata? Excited. Berani di komen. Atlet memang ada ambil dadah. Salah satu dadah yang dia ambil antibiotik steroids. Benda tu untuk meningkatkan tenaga diorang sebagai seorang atlet. Meningkatkan tenaga. Meningkatkan tenaga atau mempercepatkan tindak balas ke atau macam mana? Sebab bagi pun dadah pula. Bagi pun atlet dia dia macam pada masa yang sama dia membesarkan badan membina badan. Antibiotik steroid tu salah satu kegunaannya itulah. Membina badan, bagi tenaga, lepas tu dan lain-lain. Okey, baik. Beri tepukan pada Hasha. Okey, satu jawapan yang baik dan betul macam orang belajar sains sukan pula. Apakah yang dimaksudkan dengan halusinasi? Halusinasi. Okey, saya buka. Dan soalannya seterusnya dia kata, adakah halusinasi ini bahaya tak pada badan? Ya, Syahira. Maksud dadah halusinasi tadi ialah dadah yang berupaya menjejaskan emosi dan membawa kesan psikologi yang negatif kepada seseorang. Macam contoh kesannya, masa singkat dia hayal. Macam boleh menyebabkan hayal. Hayal. Okey. Dia tak sedar apa yang dia buat.
Dia tak sedar apa yang dia buat. Dia hayal, tak sedar apa dia buat. Jadi adakah ia bahaya pada badan penagih tu? Sebab pada masa jangka panjang dia akan menyebabkan HIV, keracunan darah, kancer gigi. Okey. Sebenarnya dia nak tanya ni, halusinasi tu apa? Betul tak? Saya rasa soalan dia tu, halusinasi tu apa? Ya, Pak Krul. Halusinasi ni dia hayal lah senangnya. Malah dia hayal. Tapi dia tanya, apa benda tu halusinasi tu? Dia berangan. Hayal, berangan, dia rasa macam ada sesuatu yang sedang bermain di fikiran. Tu maksudnya halusinasi. Ada macam ada sesuatu yang mengajak dia dan sebagainya. Tak sedarkan diri. Tu halusinasi. Okey, baik. Okey, kadang-kadang saya sediakan soalan yang senang, kadang-kadang saya sediakan soalan yang susah, dan kadang-kadang dalam satu masa saya menyediakan pelbagai soalan. Soalan yang mencapah, dan kalau untuk pelajar yang keupayaannya rendah, saya gunakan soalan yang mudah. Kalau untuk kelas-kelas yang agak lemah, saya akan gunakan soalan-soalan yang lebih mudah. Tapi dalam satu kelas tu, kita nak katakan semua pelajar pandai, tidak. Dia ada mengikut keupayaan masing-masing. Jadi soalan-soalan anchor activity tu saya sediakan supaya pelajar yang pandai, tak kira dia nak jawab soalan yang mana. Walaupun saya sediakan ada soalan yang mencapah, yang senang dan begitu mudah, terpulang bagi pelajar tu nak menjawab. Mungkin dia akan mula dengan yang mudah. Selesai yang mudah, dia akan pergi yang agak susah sikit dan dia akan pergi ke soalan yang lebih susah. Jadi kalau dia tak dapat, dia akan bincang dan bertanya kepada guru. Begitu juga dengan pelajar yang lemah dalam kumpulan itu, dalam kelas itu. Jadi di situ semua cuba menjawab.